Hai penonton Didik TV KPM, anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisaki. Kita nak melihat perjalanan guru itu, kemejadian guru itu, sama ada ingin menjadi guru biasa, mereka ingin menjadi pensyarah maupun ingin berkhidmat di bahagian pentadbiran. Dan satu lagi topik yang kita nak bincangkan berkaitan dengan guru-guru di Malaysia, iaitu program pembangunan guru, kursus pengurusan kaunseling. Untuk berbicara dengan saya pada hari ini, pastinya bukan orang yang calang-calang kita jemput. Kita persilakan Encik Indran, anak lelaki Subramanian KBPA yang merupakan pensyarah cemerlang Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling dari Institut Aminuddin Baki. Selamat datang Encik Indran. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Sebelum kita mulakan topik, boleh saya tanya Encik Indran, apa tu KBPA? Mungkin KBPA ada maksud yang istimewa. Okey, KBPA itu maksudnya kaunselor berdaftar. Baik. Perakuan amalan. Sesuatu yang saya kira sebenarnya ramai yang baru belajar. KBPA itu ada maksudnya yang tersendiri. Baik, kita nak pergi kepada topik kita hari ini. Tapi sebelum kita mulakan tadi, Encik Indra, saya ada terdengar-dengar mengenai BNK. Jadi saya tertanya-tanya, apa maksud BNK tu, Encik Indra? Oh, BNK itu bimbingan dan kaunseling. Bimbingan dan kaunseling, tepatlah dengan topik kita pada hari ini. Jom kita nak berbicara dengan lebih lanjut. Jadi saya nak berikan soalan pertama saya lah kepada Cik Indran. Mungkin Cik Indran boleh kongsikan serba sedikit maklumat, serba sedikit latar belakang ataupun mungkin sejarah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia dan punca-punca kuasa pelaksanaan perkhidmatan BNK ini. Silakan Cik Indran. Okey, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini mula diperkenalkan di Malaysia ni pada tahun 1963. Baik. Okey, dan telah pun dikuasakan di sekolah menengah pada tahun 1979 dengan pelantikan guru panduan sekolah menengah melalui edaran SPI bilangan 1 1979. Baik. Okey. Pada tahun 1996, okey, pelantikan kaunselor sepenuh masa di sekolah menengah melalui edaran SPI bilangan 3 1996, yang mana kedudukan kaunselor pelajar ini diletakkan di bawah tanggungjawab sepenuhnya pengetua pada ketika itu. Namun pada tahun 2001, pelantikan guru bimbingan dan kaunseling, ringkasnya lah GBK, telah diwujudkan perjawatannya di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Okey, pengujudan GBK ini adalah ekoran pada ketika itu isu-isu sosial yang sangat berleluasa, yang telah menyebabkan pada ketika itu Menteri Pendidikan telah menyarankan kepada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk melantik guru bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Maka pada tahun 2001 secara sah pelantikan guru bimbingan sekolah rendah di sekolah rendah diwujudkan, manakala guru bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah telah diwujudkan dengan jawatan di luar norma. Okey. Itu sebenarnya sejarah. Dari segi punca kuasa. Okey, bila kita bercakap pasal punca kuasa, dia adalah berdasarkan kepada surat-surat siaran dan juga SPI yang berkuasa lah. Okey, untuk sekarang ni kita masih lagi berpegang kepada surat siaran bilangan 12 tahun 2012, iaitu Perrekayasaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Okey. Lepas tu kita ada surat siaran tahun 2017 di mana surat pematuhan dan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Dan terkini kita ada satu buku yang telah dikeluarkan, iaitu MySG, iaitu kita kata buku garis panduan tabir urus sekolah lah, yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KPM pada tahun 2021, di mana telah mengelaskan di sekolah rendah jawatan guru bimbingan dan di sekolah menengah guru kaunseling. Baik, Encik Indran ada sebutkan tentang posisi GBK, guru bimbingan dan guru kaunseling. Mungkin Encik Indran boleh jelaskan dengan lebih terperinci mengenai guru bimbingan dan guru kaunseling ini. Okey.
kalau kita cerita pasal guru bimbingan, di sekolah rendah memang kita letak guru bimbingan lah. Sebab guru bimbingan ni kita terbagi kepada dua. Yang pertama, guru bimbingan sepenuh masa, iaitu guru yang telah mendapat pelantikan daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Dan ada juga satu jawatan guru bimbingan lantikan dalaman. Yang ini guru-guru yang bertugas di sekolah kurang murid, iaitu kurang daripada 350. So bila kurang daripada 350, memang tidak ada jawatan guru bimbingan sepenuh masa lah dekat sekolah rendah. Dia akan diberi guru bimbingan lantikan sekolah ataupun lantikan dalaman yang diberi kuasa oleh guru besar. Jelaslah mengenai tajuk kita pada hari ini, tetapi saya ada beberapa lagi soalan yang ingin saya tanyakan kepada Cik Indran. Sebelum itu saya nak tanyalah pendapat peribadi Cik Indran sendiri. Apa perbezaan cabaran antara di sekolah rendah dan sekolah menengah? Yang mana lebih besar? Cabaran. Kalau cakap pasal cabaran memang banyak ceritanya kan, Puan. Yang pertama lah, kalau di sekolah rendah, biasanya murid ni masih lagi belum dapat berfikir secara masih hijau lagi. Masih hijau kan. So kita senang nak pimpin dan pandu. So kerana itu di sekolah rendah kita bagi guru bimbingan ni, semua guru boleh jadi guru bimbingan. Kerana itulah kita bila sekolah yang kurang murid ni, kita boleh lantik guru bimbingan yang mesti mempunyai ciri-ciri begini. Pertama, mesra. Yang kedua, senyum. Dan yang ketiga, rajin ataupun proaktif lah. Sebab di sekolah rendah banyak kerja-kerja yang telah diberikan untuk kita nak kemenjadian murid itu berlaku. Manakala di sekolah menengah, kes-kesnya dia lebih mencabar lah. Sebab dekat sekolah menengah, kes-kes sosial, sebab budak mula naik kan. So bila mula naik, mereka tu sifat ingin mencuba tu banyak. Bila tidak ada kawalan ibu bapa, terpengaruh dengan rakan-rakan, maka terjadilah kes-kes yang tidak dijaga. So di sini guru kaunseling perlulah memperalusi, memperdalami masalah-masalah murid. Jadi saya pasti setiap daripada itu ada cabaran-cabaran dan langkah-langkah pendekatan yang berbeza. Sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nia Sakir dan pensyarah cemerlang kita Cik Indran berbicara mengenai program pembangunan guru khusus pengurusan kaunseling. Saya pasti bila bercakap tentang kursus pengurusan kaunseling ni, banyak slot-slot yang telah pun dijalankan dan juga berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dikhaskan pula kepada para pendidik, terutamanya PGB. Kita ada GPKHAM, kita ada GBK seperti yang disebutkan tadi, dalam kita nak memastikan kelestarian UBK di sekolah. Mungkin Cik Indran boleh jelaskan dengan lebih lanjut tentang slot dan kursus yang saya sebutkan sebentar tadi. DIB, Institut Amanah Debaki, di bawah Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling. Memang kami telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus dalam memberi pendedahan mengenai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada pemimpin sekolah, GPK dan juga guru bimbingan dan kaunseling itu sendiri. So, di jabatan kami, kebanyakan pensyarah-pensyarah yang telah berdaftar sebagai lembaga kaunselor, akan diberi lesen sepenuhnya untuk mengajar slot-slot pengurusan kaunseling. So, dalam program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan iaitu NPKR, selama 2 jam, slot telah diperuntukkan untuk bakal pemimpin sekolah lah. Di mana bakal pemimpin ini akan didedahkan mengenai tanggungjawab mereka sebagai peneraju, pendorong dan pembimbing kepada unit bimbingan dan kaunseling dan juga GPK. Slot ini kami namakan kepada kepimpinan bimbingan dan kaunseling. Manakala untuk GPK, untuk GPKHAM, kami di bawah kursus pengurusan sekolah HAM, kami agihkan selama 4 jam. Di bawah tajuk pengurusan bimbingan dan kaunseling. Di sini para GPK ini akan didedahkan mengenai peranan mereka. Sebab unit bimbingan dan kaunseling ini terletak di bawah GPK HAM, unit Hal Ehwal Murid lah. Maka
sebagai GPKM mereka kena tahu Ya. fungsi dan peranan tugas GBK sebenarnya. Baik. Okey, yang itu kami bagi 4 jam. Manakala untuk GPK, untuk GPK sebab kita nak memantapkan lagi. Baik. Sebab dekat sekolah mereka ni di luar norma. So bila di luar norma ni mereka patut dimantapkan untuk menjadi guru bimbingan yang cemerlang. Baik. Okey, justru itu kami memberikan kursus selama 3 hari dan kami akan dedahkan mereka kepada 5 slot yang akan membantu mereka untuk memantapkan mereka, memberikan memberikan mereka perkhidmatan yang cemerlang. Baik. Dari segi pembentukan kemenjadian murid dan menjadikan juga sekolah berkualiti. Baik, maknanya slot itu diperuntukkan berbeza mengikut siapakah mereka yang menerima kursus ini. Ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, ada yang 3 hari. Wah, satu tempoh masa yang saya kira masa itu kan emas, berharga. Jadi perlu kita fokuskan kepada pemantapan kualiti perkhidmatan diri. Jadi saya nak tahu dengan lebih lanjut tentang slot yang Encik Indra telah sebutkan tadi. Mungkin Encik Indra boleh kongsikan lebih lanjut lagi tentang slot dan kursus yang telah disebut-sebutkan tadi. Okey. So kita berbalik tadilah. Ya. Okey, yang pertama dalam NPKM. Okey, NPKM 2 jam. Baik. Bila dalam 2 jam sebagai kita apa kita kena buat, kita kena pastikan pemimpin sekolah, iaitu kita kata pengetua dan guru besar ni, dia kena tahu sebenarnya kenapa jawatan guru bimbingan dan kaunseling ni diwujudkan. Baik. Sebab sekarang ni kita nampak kebanyakan guru bimbingan dan kaunseling dekat sekolah ni mereka buat kerja. Ya. Tapi mereka buat kerja atas dasar Kena buat kerja. Kena buat kerja. Baik. Tapi bila pengetua ataupun guru besar tahu kerja mereka, sebenarnya mereka tak boleh nak lari. Betul. So kerana itulah IB, peranan IB mendedahkan Baik. apa kerja buat guru kaunseling. Maknanya memberi pendedahan tentang skop mereka dengan lebih spesifik ke? Ya. Contohnya lah saya ambil gini. 35 senarai tugas. Baik. Guru bimbingan dan kaunseling ni perlu pengetua dan guru besar ni kena tahu. Apakah 4 pendekatan? Baik. Apakah 4 bidang fokus? Semua ni pengetua kena tahu. Baik. Okey, manakala GPKM. Okey, bila GPKM 4 jam. Ya. Bila kita kata 4 jam, 4 jam ni kita lebih memfokuskan peranan mereka dalam mewujudkan perkhidmatan itu lebih efisien dekat sekolah. Okey, sebab UBK ni di bawah Uniham. Kalau Uniham tak bekerjasama dengan UBK, macam mana dekat sekolah kemenjadian murid boleh berlaku? Betul. Sebab di bawah Uniham ni, dia ada unit disiplin, dia ada unit kaunseling. So kedua-dua unit ni kena bekerjasama. Betul. Dalam membentuk kemenjadian murid dekat sekolah. Ya, dua-dua unit yang sama penting saya kira. Ya, betul. Untuk mencapai satu hasrat kita, iaitu untuk membantu murid-murid. Okey. Lagi satu lagi tu tadi untuk kursus pengurusan kaunseling. Yang berbalik kepada tajuk kita lah. Okey, GBK. GBK ni kita kena mantapkan. Dari segi kita kena melatih mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Kerana itu kami akan mulakan dengan slot asas pengurusan dan kepimpinan. Baik. Kemudian kami akan mendedahkan lagi kepada slot pengurusan bimbingan dan kaunseling. Di sini kerja buat guru bimbingan dan kaunseling yang dikuasakan ini kami akan tekankan berdasarkan buku panduan juga surat-surat siaran yang berkuasa. Baik. Manakala ada satu lagi selepas itu kami akan mendedahkan mereka kepada teori, teknik dan kemahiran bimbingan dan kaunseling. Baik. Dan yang keempat, kami akan dedahkan mereka tentang proposal kajian tindakan. Baik. Kenapa proposal kajian tindakan ni kami tekankan? Sebab itu adalah merupakan satu KPI yang mereka perlu lakukan. Dan last kali slot pengurusan ujian psikometri. Baik. Itulah slot-slot yang kami biasa gunakan untuk GBK untuk memantapkan mereka. Baiklah, ini bukan saja untuk memfokuskan kepada meningkatkan kualiti kompetensi seseorang guru itu, tetapi sebenarnya kita lebih kepada nak pergi kepada murid tu, kita kena diri sendiri pun kita kena jadi seorang yang kompetensi dan juga berkompeten dan juga berkualiti. Baik, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM.
masih membincangkan topik kursus pengurusan kaunseling bersama saya Nisa K dan Encik Indran dari Institut Aminuddin Baki. Saya nak tanya pandangan Encik Indran sendiri tentang peranan IAB, tentang impak kursus pengurusan kaunseling yang telah pun dijalankan. Silakan. Okey, sebenarnya kebanyakan GBK di sekolah ni mereka jarang menyedari okey apa dan bagaimana untuk berperanan dengan berkesan. Okey, justru itu IAB berusaha untuk membangkitkan kesedaran tersebut dan meningkatkan kompetensi mereka supaya boleh melaksanakan tugas dalam menyokong tapak pengurusan dan kepimpinan organisasi masing-masing. Okey, di sini IAB juga menyediakan beberapa slot lah. Seperti yang saya maklumkan tadi itu, iaitu khas kepada PGB dan GPKM untuk menerajui, membimbing dan mendorong UBK dan juga GBK. Okey, seperti yang terkandung dalam standard 1 SKPMG 2. Okey. Peranan IAB juga adalah untuk melahirkan GBK yang boleh memasuki pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh KPM. Okey, iaitu dia ada 5. Iaitu pertama, pengurusan pembangunan dan pengembangan saksiat terpuji gemilang, pengurusan kerja efektif, pengurusan program minda sehat proaktif, pengurusan pembimbing rakan sebaya unggul dan last sekali, pengurusan perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling cemerlang. Okey, malah peranan IAB juga adalah untuk melahirkan GBK yang mempunyai beberapa perlakuan. Iaitu Ask Me First. Ask Me First? Ask Me atau Ask Tuan? Okey. Ask Me First ni dia adalah kata singkatan. Sinonim yang telah dipenarkan oleh Ketua Jabatan saya lah, mantan Ketua Jabatan saya, Encik Muhammad Dawi pada tahun 2012. Di mana A itu adalah attitude. S itu adalah skill. K itu adalah knowledge. M itu adalah mindset. E adalah emotion. F adalah fit dan juga S adalah spiritual. Oh, ask me first. Ingatkan Tuan tanya saya. Ask me first tu sebenarnya attitude, skill, knowledge, mindset, emotion, fit dan juga spiritual. Baik. Sekarang saya dah faham. Baik Tuan, sila teruskan. Okey, kalau kita lihat kepada impak kursus ni lah. Impak kursus ni saya bagikan kepada 2. Okey, pertama kepada guru bimbingan dan kaunseling itulah. Okey, kursus ini akan memberi impak kepada kualiti guru, khasnya GBK untuk terus berkhidmat dengan cemerlang, dengan berfokuskan kepada kemajuan murid di sekolah, di mana mereka akan memfokuskan kepada pertama pendidikan kerjaya. Okey, di mana asraf KPM adalah 100% murid terpimpin melalui inventory psikometri. Yang kedua, karakter kepimpinan ke diri murid ialah untuk menjadikan Malaysia terbaik dalam model pengawas dan PRS. Okey, pernah ke Puan dengar apa tu PRS? PRS, kejap. Saya rasa saya ingat. Pemimpin rakan sebaya, betul? Betul sikit, tapi saya betulkan sebenarnya. PRS adalah pembimbing rakan sebaya. Okey, dan yang ketiga adalah panduan hala 7 IPT. Jom masuk U. Okey. Ini bersama Kementerian Pengajian Tinggi lah. Okey. Selain itu, kursus ini juga memberi impak kepada GBK itu sendiri. Pertama, dia mereflect balik apa yang mereka telah belajar dekat universiti supaya boleh mereka dapat gunakan di sekolah nanti. Dari segi pendedahan teori, teknik dan kemahiran sebagainya lah. Baik, mungkin ada yang tertanya-tanya bila kita dah sertai kursus, kita akan dapat sijil, kita akan diiktiraf kita menyertai sesuatu kursus. Tapi bagaimana dengan kursus pengurusan kaunseling? Macam mana kita nak tentukan kebolehpasaran? Sejauh mana sijil ini diperakukan di peringkat KPM? Okey, soalan yang agak baik sekali. Okey, selepas tamat kursus, selalunya kami pensyarah-pensyarah akan menghubungi pihak sekolah. Okey, untuk bertanyakan status lah, adakah berlaku perubahan tingkah laku dalam kalangan guru bimbingan dan kaunseling dalam menjalankan tugas mereka. Okey, yang kedua, GBK ni dia ada kelebihan. Kalau mereka mengikuti kursus pengurusan kaunseling ni, mereka akan didedahkan dengan penggunaan data-data. Okey, sekarang ni apa-apa kita nak bercakap mesti gunakan data. Betul. So dalam dialog prestasi, dialog prestasi dekat sekolah, guru-guru kaunseling ini akan membentangkan psikometri dengan data. So guru-guru atau pemimpin di situ akan tahu, maknanya murid-murid di sekolah ni sini lemah, sana lemah. Dan mereka bolehlah membantu dalam PDP mereka. Baik. Okey, dan seterusnya. Sijil
kursus ni walaupun dia adalah CJ penyertaan, okey, CJ kehadiran, sebenarnya CJ itu sangat bermakna untuk guru kaunseling itu untuk menjadi guru cemerlang. Baik. Macam saya jadi pensyarah cemerlang pun adalah salah satu selepas saya mengikuti kursus. Baik. So dia akan memberi impak yang banyak lah. Baik, saya percaya banyak lagi yang boleh kita kongsikan mengenai topik kita pada hari ini, tetapi sebenarnya Cik Indra, kita sudah pun tiba di penghujung rancangan. Saya pasti selepas menonton rancangan ini mesti ada yang tertanya-tanya, macam seronok je, macam best je nak menyertai kursus kepimpinan kaunseling ini, kursus pengurusan kaunseling. Mungkin mereka boleh dapatkan cara bagaimana untuk menghubungi sekiranya mereka ingin menyertai. Okey, itu senang saja. Okey, pertama sekali kalau sesiapa yang berminat, selalunya kursus pengurusan kaunseling ni kami bukakan kepada guru bimbingan dan juga guru kaunseling. So apa yang mereka perlu buat ialah mereka pergi masuk kepada portal IAB. Okey, mereka pergi kepada permohonan kursus. Di situ ada tab untuk kursus pengurusan kaunseling dan mereka bolehlah masuk. Okey, yang kedua mereka boleh menghubungilah mana-mana ketua jabatan dan juga saya untuk mendapatkan maklumat lanjut. Itu Baiklah, sebenarnya saya tanya-tanya berkaitan dengan pengalaman peribadi Encik Indra sendiri. Pastinya ada antara cabaran dan juga kisah-kisah menarik sepanjang kursus ini berjalan. Mungkin ada guru-guru yang orang kata apa, menghadapi kesukaran. Mungkin ada sesuatu yang mereka nak capai tetapi tak sampai. Mungkin boleh kongsikan? Oh, itu memanglah setiap kali kursus tu memanglah pelbagai isu-isu yang dilontarkan oleh guru kaunseling itu sendiri. Okey, yang pertama tu mereka rasa mereka tidak dihargai, tidak dihormati. Mereka dikatakan goyang kaki. So itulah kata-kata yang selalu mereka luahkanlah. Okey, dan saya selaku pensyarah yang mengajar mereka, saya kata biasalah itu adalah cabaran kehidupan. Yang penting tunjukkan bagaimana kita boleh menjadi guru bimbingan dan kaunseling yang berkesan. Yang penting kita kena menawan hati pemimpin kita. PGB itu kita kena tawan. Yang kedua, kita kena berbaik dengan guru penolong kanan hal-ehwal murid. Dan seterusnya, jangan dilupakan murid-murid kita. Sebab murid itu adalah hasil kita. Impak yang kita nak menjadi murid itu menjadi. Dan lagi sekali jangan lupa ibu bapa dan komuniti. Kita kena berbaik dengan semua orang dan tarik mereka untuk mencapai asrat Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di mana sarana ibu bapa dan sarana sekolah ni itu adalah di bawah tanggungjawab guru bimbingan dan kaunseling sebenarnya. Betul, saya setuju. Bila kita nak bekerja ni dengan murid dan juga dengan pelbagai pihak yang lain, hubungan yang baik itu perlu dicapai terlebih dahulu supaya kita boleh bekerjasama. Betul tak Cik Indra? Kita perlu bekerjasama dan kita memerlukan kerjasama dan penglibatan daripada bahagian-bahagian lain juga. Baiklah, nampaknya kita telah pun tiba di penghujung rancangan dan hari ini kita telah pun membincangkan tajuk program pembangunan guru kursus pengurusan kaunseling bersama-sama dengan Encik Indra anak lelaki Subramanian, KBPA, pensyarah cemerlang, Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling Institut Aminuddin Baki. Terima kasih sekali lagi Encik Indra sudi bersama-sama dengan kita di sini pada hari ini. Diharapkan mendapat memberikan input kepada penonton-penonton Bina Upaya Guru di saluran didik TV KPM. Saya Nisa K, semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Bye. Didik TV KPM